Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar topik unit 1, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran proses sains ialah salah satu daripada kemahiran saintifik yang penting. Jadi, kemahiran proses sains ni ada 12. Antaranya, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, mengeksperimen. Jadi kemahiran proses sains ni semuanya ada 12. Untuk hari ini kita akan belajar 2 kemahiran proses sains iaitu memerhati dan mengelas. Pertama, kemahiran proses sains memerhati. Okey, memerhati ni adalah proses mengumpul semua atau sebahagian maklumat menggunakan deria. 5 deria iaitu penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan, bau. Jadi kita akan menggunakan kelima deria ni untuk membuat pemerhatian. Cara membuat pemerhatian. Okey, jika ada satu objek sahaja, kita akan perhati dan ceritakan kembali apa yang dilihat menggunakan 5 deria. Maksudnya apa yang kita nampak dekat gambar tu, itulah jawapannya. Itulah pemerhatiannya. Contohnya, nombor 1. Nombor 1 ni kita nampak ini adalah gambar paku yang berkarat. Jadi pemerhatiannya kita boleh tulis paku besi itu berkarat. Contoh yang kedua. Dalam gambar ni ada segelas air, segelas yang berisi air, kemudian masukkan pensel. Okey. Kemudian kita nampak pensel itu kelihatan membengkok. Jadi pemerhatian yang kita boleh buat, pensel di dalam bekas kelihatan membengkok. Contoh yang ketiga. Okey, ini kita nampak pelajar ini dapat melihat cahaya lilin melalui lubang daripada cardboard ini. Jadi pemerhatiannya kita boleh tulis cahaya lilin dapat dilihat menerusi lubang. Contoh yang keempat. Yang keempat ini kita nampak ada titisan-titisan air di luar gelas. Jadi pemerhatian kita boleh tulis titisan air terbentuk di permukaan luar gelas. Cara membuat pemerhatian jika terdapat 2 objek. Maksudnya dekat dalam gambar tu ada 2. Ada 2 benda lah. Jadi kita nak jawab macam mana? Okey, maka kita perlu membuat perbandingan menggunakan parameter yang sesuai. Okey, parameter ni bermaksud sifat ataupun unit pengukuran. Contohnya besar, kecil, tinggi dan sebagainya. Jadi bila ada 2 objek, kita kena bandingkan. Okey, contoh macam gambar yang ini. Ada lembu A, lembu B. Okey, kita nampak lembu A ni saiznya kecil. Lembu B ni saiznya besar. Jadi kita boleh buat pemerhatian. Lembu A lebih kecil berbanding lembu B. Contoh pemerhatian yang lain. Contoh pemerhatian lain kita boleh buat. Pensel A lebih panjang berbanding pensel B. Okey, ini gambarnya mesti pensel A tu dia panjang, pensel B tu dia pendek. Contoh lain, mentol pada litar X lebih cerah berbanding mentol pada litar Y. Contoh lain,
saiz ikan pada akuarium A lebih besar berbanding saiz ikan dalam akuarium B. Cara membuat pemerhatian jika terdapat 3 atau lebih objek. Jadi, bila dia 3 ataupun lebih, kita boleh menggunakan perkataan paling. Contoh soalan kat sini. Ahmad menjalankan satu penyiasatan tentang daya geseran. Dia menolak sebiji guli di atas 3 permukaan yang berlainan. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatannya. Jenis permukaan, plastik, permaidani, papan. Jarak yang dilalui 26 cm, 15 cm, 17 cm. Jadi bila kita nak jawab soalan yang macam ni, kita kena cari yang mana paling tinggi ataupun yang mana paling rendah. Jadi kat sini yang paling tinggi adalah 26 cm iaitu jenis permukaan plastik. Jadi, kita boleh tulis pemerhatian kita. Kita tulis jarak yang dilalui guli. Sebab ni ditulis guli kan tadi. Paling jauh. Sebab dia 26 cm. Pada permukaan plastik. Okey, maksudnya kita ambil yang bawah ni. Yang bawah ni namanya PB. PB ni bermaksud pemboleh ubah bergerak balas. Yang atas ni PM, pemboleh ubah manipulasi. Jadi, bila kita jumpa kotak macam ni, kita nak buat pemerhatian, kita tengok yang bawah dahulu. Kita tengok yang mana paling tinggi ataupun yang mana paling rendah. Kita boleh buat pemerhatiannya. Okey, jadi kita pilihlah. Contoh kalau kita ambil yang paling tinggi, kita boleh ambil yang ni, 26, kita jawab macam ni. Jarak yang dilalui guli, ambil balik yang ni. Jarak yang dilalui oleh guli paling, tulis perkataan paling. Jauh. Sebab apa jauh? Sebab ni 26. Dia paling jauh lah berbanding yang ni. Paling jauh pada permukaan plastik. Pada jenis permukaan plastik. Itu kalau kita ambil 26. Kalau kita ambil yang paling sedikit, 15. Kita boleh jawab jarak yang dilalui guli paling dekat pada permukaan perbaidani. Jadi kalau nak jawab soalan yang terdapat 3 ataupun lebih objek, kita boleh pilih sama ada kita nak pilih yang paling sikit ataupun yang paling banyak. Okey, contoh yang lain. Contoh soalan yang lain yang ni. Soalan tulis jadual menunjukkan keputusan penyiasatan terhadap sekeping roti yang direnjis air dan dibiarkan selama seminggu. Bilangan hari 8 hari, 16 hari, 24 hari. Bilangan tumpukan 4, 12, 20. Okey, bila 8 hari dia ada 4 tumpukan kulat. Bila 16 hari dia ada 12 tumpukan kulat. Bila 24 hari dia ada 20 tumpukan kulat. Jadi, pertama sekali kita tengok yang PB, yang bahagian bawah ni. Pemboleh ubah bergerak balas ni. Kita pilih yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Okey. Kalau kita ambil yang paling tinggi, yang ni lah. Ni yang paling tinggi. Jadi, kita boleh jawab bilangan tumpukan kulat paling banyak pada bilangan hari 24. Okey. Kalau kita ambil yang paling rendah, kita boleh tulis yang ni. Bilangan tumpukan kulat paling sedikit pada bilangan hari 8. Okey, jadi kesimpulannya bila nak jawab soalan pemerhatian yang ada 3 ataupun lebih objeknya, kita boleh pilih sama ada dia paling tinggi ataupun paling rendah. Kita tengok yang bahagian bawah ni, pemboleh ubah bergerak balas ni, yang bawah ni. Seterusnya adalah kemahiran proses sains. Yang kedua adalah mengelas. Okey, mengelas ni maksudnya mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya.
Sepunya ni maksudnya sama. Jadi ini contoh soalan mengelas. Lengkapkan peta pokok di bawah dengan mengelaskan objek-objek berikut berdasarkan sifat bahannya. Jadi ini adalah bahan-bahannya. So kita kena kelaskan. Okey, kat sini sifat bahan ada asid, alkalin, neutral dan alkali. Jadi bahan yang bersifat asid kita pilihlah yang mana. Okey. Bahan bersifat asid adalah lemon, nanas, strawberry, tomato. Bahan yang bersifat neutral, nasi, gula, minyak sayuran, air gula. Alkali, ubat gigi, ubatan, sabun peria. Okey, ini adalah kemahiran proses sains mengelas. Jadi untuk itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar kemahiran proses sains memerhati dan mengelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.